Alhamdulillah, kita telah sampai ke muka surat 50 ya, iaitu babu adami imani man lam yuhibbar rasul sallallahu alaihi wasallam mahabbatan akthara min mahabbatihi li ahlihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sampai di situ. Itu belum lagi kita baca di muka surat 50. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. An Anas bin Malik an النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. Itu dua hadis ya. Hadis yang ke-35 dan ke-36. Babu adami imani man lam yuhibbar rasul sallallahu alaihi wasallam mahabbatan akthara min mahabbatihi li ahlihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bab tidak beriman orang yang tidak menyintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaannya terhadap ahli keluarganya, anaknya, bapanya dan manusia seluruhnya. Hadis yang ke-35, Anas bin Malik meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, ayahnya dan manusia sekaliannya. Hadis yang ke-36 juga di bawah bab ini, juga riwayat Anas bin Malik, katanya Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia suka untuk saudaranya, atau kata Anas atau Qatadah, yang ini syak perawi ini sama ada Anas atau Qatadah, ganti saudaranya untuk jirannya apa yang dia suka untuk dirinya. Itulah dua hadis yang kita baca di bawah tajuk. Sebagaimana maklum, kita tajuk ni tidak terikat dengan Muslim, orang lain yang buat ya. Ada nota di bawah tu 164, Qadhi Iyad, Imam Nawawi dan kebanyakan penyusun matan Sahih Muslim membuat tajuk begini ya. Ini bukan tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi, yang di atas tu yang kita pilih tu lain. Tajuk yang dibuat oleh Qadhi Iyad, Imam Nawawi dan lain-lain berbunyi babu wujubi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthara min al-ahli wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in wa itlaq adam al-iman ala man lam yuhibbahu hadhihi al-mahabbah. Begitu tajuk dia. Bermaksud bab kewajiban menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi isteri, anak pinak, bapa dan manusia sekaliannya. Dan bab mengatakan tidak beriman kepada orang yang tidak menyintai baginda sampai ke tahap itu. Imam Al-Qurtubi membuat tajuk lain pula. Babu ma la yasihul iman hatta takuna mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajihatan ala kulli mahbubin min al-khalq. Begitu tajuk dia buat. Maksudnya, bab tidak sah iman selagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi cinta kepada apa saja yang dikasihi. Al-Ubbi dan As-Sanusi pula tidak membuat tajuk untuk hadis ini. Mereka berdua memasukkan hadis ke-35
di bawah tajuk bab sebelumnya. Di bawah tajuk bab sebelum ini hadis ke-35. Tajuk bab sebelum ini ialah bab bayanil khisal, di muka surat 46 lah, permulaan nota ni. Dia masuk bawah tu lagi, bawah bab sebelum hadis ke-34. Itulah perbezaan tajuk-tajuk yang dibuat oleh pensyarah-pensyarah Sahih Muslim. Mereka buat tajuk tak samalah, masing-masing faham berdasarkan kepintaran, kebijaksanaan masing-masing apa tajuk yang sesuai untuk hadis ini. Setengah-setengah tak buat tajuk, dia masukkan di bawah tajuk sebelumnya. Begitulah. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab syarah Muslim, ada perbezaan tajuk tu, jangan terkejut, jangan berasa heran kenapa begini sebabnya Imam Muslim tinggalkan begitu. Walau bagaimanapun, para ulama pensyarah Sahih Muslim memang kita kata memerah otak mereka masing-masing untuk buat tajuk yang difikirkan sesuai dengan hadis di bawahnya. Misalnya kalau kita tengok kan, yang tajuk yang kita buat itu saya ambil daripada saya tak tentu, kadang-kadang saya habis sini, kadang-kadang saya habis sini, mengikut penilaian saya sendirilah pula. Saya tidak tentu terikat dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi ke, sebab itu akan tengok berbeza-beza. Berbeza-beza nanti tajuk ni, daripada sini lagi seterusnya berbeza-beza. Ini tajuk yang dibuat oleh Al-Ethiopi, salah seorang pensyarah Sahih Muslim yang terkini, dan menarik. Syarah dia tu sangat menarik. Tapi saya tak terikat dengannya juga. Kadang-kadang saya pilih yang lain. Itu kena maklum lah, kena maklum. Misalnya kita tengok perincian, kalau kita nak bandingkan tajuk ni dengan hadis, di mana ada persamaan tu. Misalnya bab adami imani, tidak beriman. Itu di permulaan hadis, la yu'minu, tidak beriman juga kan. Di situ ambilnya. Cuma lafaz dia lain lah, mafhumnya sama. Man lam yuhibbar rasul mahabbatan aktsara min mahabbatihi li ahlihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Itu kan kandungan hadis tu sendiri dah. Sehingga hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Itulah lafaz hadisnya. Jadi apa yang disimpulkan dalam tajuk itu sebenarnya berpunca daripada hadis itu juga. Ini hadis ini sangat masyhur, selalu kita berjumpa. Kalau di dalam kitab hadis mana-mana pun boleh dikatakan, kalau dalam bab iman akan ada kita bertemu dengan hadis ini. Cuma pemahamannya lah yang penting bagi kita, apa maksudnya dan bagaimana kita nak menghayatinya. Sebahagian daripada perbincangan ini saya telah masukkan di dalam syarah Mishkat saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sana ada. Cuma kadang-kadang saya buang setengah-setengah tu. Ada tokok tambah lebih kurang tu adalah di sana sini. Tidak 100% juga. Kalau nak lebih lebih terperinci, mungkin ada sebahagian-sebahagiannya di sana. Kena tengok. La yu'minu ahadukum, maksud tidak beriman seseorang kamu. Apa maksud tidak beriman? Langsung tidak ada iman ke? Tidak beriman? Mana jadi masih kafir ke? Atau macam mana tu? Kalau Rasulullah SAW tidak lebih dicintainya daripada orang-orang yang lain, mana langsung tidak ada iman ke atau macam mana? Itu sebab perlu kepada penjelasan. Penjelasannya kita berikan di bawah nota tu. Nota di sini 165. Maksud tidak beriman seseorang daripada kamu di sini
ialah tidak sempurna iman. Tidak sempurna. Selalu dalam Quran ke dalam hadis ke dia sebut tidak beriman, bukan maksudnya tidak ada iman langsung. Iman tu ada, cuma iman itu tidak sempurna. Mesti kita takwil begitu. Kalau tidak, dia jadi tidak beriman langsung lah. Tidak beriman langsung maknanya kafir lagi. Kafir lagi. Adakah begitu? Tidak. Inilah benda yang kita perlu faham apabila baca Quran, baca hadis. Apa yang perlu dalam setiap nas itu, apa yang perlu ditakwilkan. Misalnya kalau perlu ditakwil, kita kena takwil lah. Tak boleh tak takwil. Kalau tak takwil, dia jadi bercelaru lah. Menjadi bercelaru. Banyak ketikanya berlaku begitu. Apa alasannya? Jadi ulama-ulama kata misalnya tidak beriman maksud tidak sempurna. Dia kata tidak sempurna tu dia ada alasan dia. Bukan saja-saja ada kaedah dia, menurut kaedahnya. Kalau selagi kita ni menurut kaedah, insya-Allah kita selamat. Kaedah itu dibuat oleh tokoh-tokoh ahli sunnah yang begitu ramai. Setelah mereka menyelidiki, mengkaji sehabis daya mereka tentang maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu hadis baginda. Misalnya di sini, kenapa kita kata tidak beriman? Tidak beriman itu maksudnya tidak sempurna iman. Sebab boleh jadi orang kata tidak beriman maksudnya tak ada langsung iman. Macam mana kamu tahu di sini tidak beriman itu maksudnya tidak sempurna iman? Itu benda yang kita perlu ikutlah. Kalau kita tu tak belajar, ikutlah alim ulama cerdik pandai yang telah menyelami lautan ini. Misalnya, tengok situ. Sama seperti kata orang-orang Arab, fulan laisa bi insan. Fulan laisa bi insan. Si fulan bukan manusia. Kita pun kalau nak marah sangat pada seseorang yang buat tu pelik sangat, perbuatan dia tu, perangai dia tu pelik sangat, jahat sangat, sehingga kita kata kamu bukan manusia kamu ni. Padahal memang manusia. Kita kata bukan manusia. Apa maksud itu kepada ketika itu? Salah kah kalau kita kata begitu dan orang tak faham kah? Ahli bahasa tak faham ke apa maksud dia? Faham kan? Maksudnya manusia yang sempurna lah, bukan manusia yang sempurna. Manusia tu tetap manusia, memang rupa dia tu manusia. Dia tidak bertukar jadi harimau ke, jadi ular ke, jadi buaya ke, dah. Tetap manusia. Tapi kita kata begitu kan? Dalam bukan bahasa Arab saja, bahasa Melayu, bahasa lain pun macam tu. Jadi nafikan sesuatu tu bermakna nafikan kesempurnaannya, bukan nafikan hakikatnya. Penggunaan ayat-ayat seperti ini adalah termasuk di bawah kaedah ilmu balaghah yang berbunyi tanzilun naqis manzilatal adam. Ini saya tak jumpa dalam bahasa Melayu tu satu, dalam bahasa Melayu lah, pengajian Melayu satu bidang, satu bahagian yang membincangkan tentang seni bahasa. Kalau bahasa Arab dia ada. Itulah ilmu balaghah. Ilmu balaghah, ilmu seni bahasa. Macam tadi, kita guna, tapi kalau orang tanya kita ni benda macam ni, pengguna macam ni nak masuk di bawah kaedah apa? Kita tak tahu nak sebut. Sejauh yang cetek lah ilmu saya dalam bahasa Melayu ni, sejauh yang saya tahu dan yang saya tanya pun tak ada dapat bagi penjelasan. Dia yang kata memang ada bahasa Melayu. Saya tak dapat lagi orang macam tu. Kalau ada sila bagi tahu lah. Apa bahagian itu? Kita ada kan bahagian grammar, nahu, bahagian penulisan, bahagian pemahaman, bahagian itu ini kan. Sekadar tu. Dari segi termasuk dalam satu ilmu untuk memahami benda-benda begini. Bila kita kata kamu bukan manusia, orang faham tu. Nak masuk di bawah kaedah apa?
Kalau bahasa Arab, dia boleh sebut. Tapi dia bukan bahagian nahu, bukan bahagian saraf, bahagian balaghah. Dia ada banyak pula cabang-cabang dia. Balaghah dia sebut tanzilun naqis manzilatal adam. Itu kaedahnya. Masuk bawah kaedah itu. Iaitu mengira sesuatu yang kurang itu seperti tiada saja. Bila kita kata manusia, kamu bukan manusia, sebab kamu kurang. Yang kurang itu macam tak ada saja. Kita kira macam tu. Kadang-kadang kan kita tak masuk bilangan orang tu. Sebab apa? Tak boleh dikira lah. Masuk pun nak buat apa? Kadang-kadang mengganggu saja. Misalnya dalam majlis mesyuarat, semua orang panggil. Tidak. Sebab apa? Kalau dia masuk pun untuk apa? Dia bukan boleh bagi pendapat apa pun. Jadi macam tak ada. Jadi kata semua sudah ada. Sudah ada. Sudah ada tu yang dikira lah. Yang tidak dikira ramai lagi di luar sana. Tapi kenapa mereka tidak dikira? Sebab dianggap seperti tiada. Begitulah juga. Dia ada kaedah dia. Kita boleh sebut ini masuk bawah kaedah ni, kaedah ni. Begitulah juga seperti orang yang beriman. Kalau tidak ada ini, ciri ini seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Atau tidak sempurnalah. Iya. Kalau kita kata satu pokok yang berbuah, sepatutnya orang nak buah, tiba-tiba tak ada buah. Sempurna. Pokok tu ada, tapi pokok tu tak sempurna. Seperti orang yang pelihara ayam. Ayam nak telur, tiba-tiba tak bertelur. Macam tu. Ayam tu tetap ayam nama dia. Tapi ayam yang kita tak puas hati. Kita tidak nak macam tu, bukan begitu maksudnya. Sama juga kalau pokok. Bayangkan kalau kita tanam pokok, berapa banyak pokok, beratus-ratus, beribu-ribu pokok. Maksudnya nak buah dia tak dapat buah. Apa hasil? Begitulah juga. Jadi dia nak suruh kita sedar tentang perkara ni. Bila kita kata kita beriman, apa sepatutnya buah yang ada pada kita? Apa ciri yang sepatutnya ada pada kita? Supaya kita sedar bahawa aku banyak lagi tak sempurna. Dengan itu kita berusaha dah untuk menyempurnakan diri kita. Kalau kita tak sedar apa yang kurang kita, tak adalah benda yang kita nak usahakan. Yang kita nak usahakan, boleh usaha ni, bukan tak boleh usaha. Kalau bentuk rupa muka pun orang boleh ubah, sebab nak kepada perubahan tu, nak. Begitu juga dengan peribadi, dengan perangai, dengan akhlak, boleh ubah. Boleh ubah. Tapi adalah had-hadnya, batas-batasnya. Soal haram ke tidak, itu cerita lain. Cerita manusia tu boleh ubah. Dalam bidang masing-masing tu, dia boleh ubah. Yang ni, masing-masing boleh ubah sendiri. Tak payah pergi klinik mana-mana. Tak payah masuk dalam hospital mana-mana. Ubah sendiri. Bila kita tahu apa kekurangan kita. Kekurangan kitanya, ini misalnya. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kata kurang, maknanya tak sempurna lah. Sebab kita bayang macam tadi lah. Pokok ada, tapi tak berubah. Apa hasil? Apa faedahnya? Ada saja. Begitu juga dengan mukmin yang tidak sempurna sifat atau ciri-ciri keimanannya. Sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, ayahnya, dan manusia sekaliannya. Ini agak susah kita kata tu. Kalau macam tu, ramai benar lah. Termasuk kita sendirilah tak sempurna iman. Sebab apa, macam mana kita nak cinta kepada Rasulullah lebih daripada anak, lebih daripada isteri, lebih daripada ayah dan manusia sekaliannya? Ramai lagi orang di sekeliling kita. Kita selalu fikir, lebih banyak kita fikir dia daripada Rasulullah. Atau macam mana maksudnya? Kita selalu teringat kan? Teringat kepada anak. Ini masa ni kena buat ini untuk dia. Masa ni kena buat ini. Kena fikir nak mengajar dia, nak tuition dia. Macam-macam lah fikir. Adakah Rasulullah kita fikir sampai begitu? Lepas tu kita nak fikir apa tentang dia, untuk dia? Bukan kita nak buat pergi tempat tuition. Bukan kita nak buat pergi sekolah dia. Bukan kita nak beli baju untuk dia. Dia bahkan tak ada dah. Apa yang kita nak buat untuk dia? Di situ timbul tanda tanya.
Kalau anak, nampak. Kalau isteri, nampak. Kalau suami, nampak. Kalau bapa, nampak. Ibu, nampak. Apa yang kita sepatutnya buat. Dan apa yang ada dalam fikiran kita untuk dia. Rasulullah adakah sebanyak itu, lebih lagi daripada itu? Secara umumnya kita kata tak ada. Jadi apa maksudnya? Terutamanya, memang kalau dia ada tu lain juga. Kita kata dalam keadaan sedar, mungkinlah boleh kita buat. Itu pun sahabat-sahabat yang sezaman dengan Rasulullah SAW pun berasa lemah juga. Apabila Nabi SAW kata gini, masing-masing perhatilah, merenungi diri sendiri. Sudahkah sampai maksud yang Nabi SAW sebut ini pada diri dia? Sudahkah sampai? Baik, kita tengok di bawah itu ada nota. Para ulama hadis membahagikan cinta kepada 4 jenis. Jadi yang kata cinta kepada Rasul lebih daripada anak, ayah dan manusia sekaliannya, cinta yang mana? Bahagian mana satu? Kita kena tahu dulu, cinta tu ada berapa bahagian. Ada berapa bahagian. Kalau kita tak tahu, kita tak tahulah nak letak di bahagian mana cinta kepada Rasul itu. Bagaimana caranya? Tak tahu. Jadi kena tahu itu dulu, yang asas. Sebab itu bila kita belajar hadis, maknanya kita belajar banyak perkara sebenarnya. Kita belajar banyak perkara. Macam sekarang ni, bila dia kata tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dicintainya. Cinta tu apa? Ramai orang tak tahu. Orang tahu cinta begitulah. Cinta lelaki perempuan sekadar itu lah yang tahunya. Lebih daripada itu macam mana? Itulah yang perlu kita belajar. Dalam Quran, dalam hadis dia sebut benda-benda lain. Cinta kepada Allah. Apa itu cinta kepada Allah? Cinta kepada Rasul. Apa itu cinta kepada Rasul? Cinta kepada manusia yang lain macam mana? Jadi ini pembahagian dia. Pertama, cinta atas dorongan naluri atau tabiat semula jadi. Orang panggil al-hubbut tab'i. Kedua, cinta atas dorongan akal, al-hubbul aqli. Ketiga, cinta atas dorongan iman, agama dan syariat, al-hubbul imani wad-dini wal-hubbul syar'i. Yang keempat, cinta atas dorongan ishq, al-hubbul ishqi. Dia ada 4. Ini menurut ulama hadis. Kalau kata cinta, ini 4. Jadi kita nak cinta kepada Rasulullah lebih daripada yang lain ni, yang mana satu daripada 4 ini? Itu perlu jelas. Cinta atas dorongan naluri atau tabiat semula jadi ialah seperti kasih seseorang terhadap diri sendiri, ibu bapa, anak pinak atau sesuatu yang disayangi, tanpa ada sebarang alasan logik, ketentuan agama dan adat resam. Cinta ini tetap ada walaupun pada binatang yang tidak berakal sebenarnya. Ada. Ia merupakan perasaan manusia yang di luar batas ikhtiarnya. Cinta ini ada pada semua. Cuba tengok binatang-binatang. Allah SWT buat dia macam contohnya ibu ayah, ataupun lain-lain lagi, binatang lain. Bila dia ada anak dia, macam mana dia sayang pada anak dia, macam mana dia nak bela anak dia, macam mana dia tidak ada nafsu kepada lawan dia. Tak ada nafsu pada ketika tu. Dia kira nak jaga anak. Kalau ada bahaya apa-apa, ada isyarat-isyarat yang tertentu, anak-anak tu datang di bawah kepak dia, dia melindungi anak itu. Kadang-kadang kalau kita tengok tak sempat, dia isyarat anak-anak dia lari ke lain, menyembunyikan diri daripada helang dan sebagainya, daripada musuh tu. Itu cinta dia kepada anaknya. Burung ke apa saja kita tengok, dia ada tu. Seganas-ganas binatang macam harimau, singa, apa pun yang makan yang lain, dia tidak makan anak dia. Anak dia bahkan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan cinta tabi'i. Cinta tabi'i. Sama juga kita sayang kepada diri kita.
Kalau nak kena apa-apa, dengan sendirinya. Sesuatu datang, kita mengelak supaya tak kena diri kita. Sebab apa? Kita sayang kepada diri kita. Dengan sendirinya mendorong kita mengelak. Kalau kita sakit, kita pergi berubat. Sayang kepada diri kita. Tak mau begini, tak mau begini. Jaga diri itu. Sebab sayang kepada diri. Sayang kepada diri ini termasuk dalam al-hubbut tab'i, cinta semula jadi. Allah SWT sudah buat dah begitu. Begitu juga bila seseorang tu ada anak, dia ada ayah, dia ada ibu, dia ada perasaan cinta. Ini biasa. Bukan pada satu bangsa saja adanya. Bukan pada orang yang beragama tertentu sahaja adanya. Bukan pada orang-orang yang berada di satu kawasan dunia saja. Tidak. Semua manusia ada. Bahkan pada binatang pun ada benda-benda yang seumpama ini. Cinta atas dorongan akal ialah cinta yang beralaskan logik dan perhitungan untung rugi atau baik buruknya sesuatu yang dihadapi. Menurut tabiat semula jadi manusia, tidak ada sesiapa pun suka ibu jari kakinya dipotong. Tetapi dalam keadaan sedar, jika ibu jari kaki dipotong, selesailah masalah. Dan jika ibu jari kaki tidak dipotong pula, penyakit akan terus merebak ke anggota-anggota yang lain. Pada ketika itu, bukan ibu jari kaki sahaja yang perlu dipotong, tetapi mungkin sampai ke bahagian atas paha. Pesakit bijak yang menghadapi situasi ini tentu akan memilih ibu jari kakinya saja dipotong. Obat yang pahit tidak disukai semua pesakit. Namun begitu, pesakit tetap meneguknya. Lantaran sedar, ia dapat menghilangkan kesakitan yang ditanggungnya. Contoh-contoh ini menunjukkan cinta atas dorongan akal seringkali dapat mengatasi cinta atas dorongan naluri. Cinta itu termasuk dalam batas ikhtiar manusia. Ini termasuk dalam batas ikhtiar manusia. Kita boleh pilih. Inilah contohnya. Kenapa kita kadang-kadang menyakitkan diri kita, mengurangkan diri kita sendiri. Padahal apabila dipotong tu jadi cacat lah kita, sedih lah kita. Sebab apa? Tak sempurna dah. Kalau dulu ada orang tu puji, orang ni puji, misalnya contoh saja, orang tu orang ni puji, kata kaki kamu cantik, setengah-setengah orang tu sampai dia kahwin dengan seorang perempuan tu kerana kaki saja cantik. Ada juga. Ada juga. Ada yang dia tak kisah mana, kaki, muka saja. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu macam tadilah, dia fikir ini memanglah cantik. Dia pun tahu dia kahwin dengan isteri dia dulu pun kerana kaki itulah cantik. Contoh saja. Tapi bila dah doktor kata kena potong, dia nak kata apa? Akal dia nak kata apa? Apakah dia akan mengutamakan penyakit tu terus dengan isteri dia, atau dia nak tanda tangan supaya potong? Tuan diri pun akan tanda tangan juga, nak suruh potong. Sakit. Ya, si suami itu pun begitu juga. Sekarang ni sudah akal mengatasi naluri, mengatasi yang semula jadi itu. Kadang-kadang kan kita tengok kan, cinta. Dia kata, kenapa kamu cinta kepada dia? Jatuh cinta kepada, tak tahu, aku pun tak tahu. Tengok dia sekali jadi dah jatuh. Jatuh cinta. Dia katalah. Tak tahu sebab. Kalau tak tahu sebab, itu cinta naluri, bahagian yang pertama. Berapa ramai orang yang tak mahu, tak usah sebutlah cantik macam mana pun dia. Sebab apa? Dia tidak Islam, misalnya. Atau dia ni ada sifat-sifat yang kita tak suka lah pada dia. Sekarang ni kita sudah utamakan akal kita. Kita boleh sebab apa saya tak mahu pada dia? Sebab dia gini. Dia tak ada kerja misalnya. Apa kena-mengena dengan tak ada kerja tu? Berapa ramai orang yang dia kira cantik saja, dia sudah terpaut hati dengan perempuan atau lelaki itu, dia nak lah. Kalau tanya apa sebab, dia tak boleh. Setengah-setengah orang, apa sebab dia nak? Sebab dia gaji mahal, dia kaya. Dia guna akal dia. Kalau nak kira dari segi zahir, tak ada benda yang menarik. Itu dia sudah guna akal. Lepas tu dia boleh cinta pula. Macam berapa ramai orang yang kahwin, dia tak kenal pun.
Nak kata dia tertarik dengan muka ke kaki ke atas apa ke, tak ada semua. Orang kira. Lepas tu bahagia pun sampai mati. Sebab dia guna akal. Dia guna utamakan akal. Ini ayah kita pilih, mak kita pilih. Mereka adalah orang yang paling mahukan kebaikan untuk kita. Mereka lebih banyak pengalaman daripada kita. Jadi kita utamakan dia. Akal kita pun kata, berapa ramai orang lain pun kita tengok, tak kenal pun bahagia. Yang kenal bercinta dulu, bercinta lah kita kata, kasih dulu. Kalau zaman dulu tulis surat-surat dulu, sekarang ni SMS dulu. Berapa ramai yang bercerai. Jadi dia utamakan pilihan ayah dia. Contohnya, dia sudah guna akal, utamakan akal. Cinta yang mari itu dengan sebab akal, pilihan dia. Jadi dia sudah jadi suami saya, dia sudah jadi isteri saya, macam mana-mana pun saya kena cinta kepada dia. Dia paksa tu. Lama-lama dia timbul. Asalnya tak ada tarikan zahir, tak ada. Boleh berlaku. Ini beza di antara cinta tabi'i dan cinta akli. Cinta akal, dia ada keutamaan dari sudut akal dia. Dia pilih orang macam ni lah. Setengah-setengah orang dia tak ada apa pun. Kenapa nak? Sebab kita nak jadi imam lah. Nak boleh ikut imam sembahyang. Apa guna kita tengok jiran kita usaha nak jadi imam, kita pula kena mengajar dia. Kalau dia nak belajar boleh tahan. Ni dia tak mahu pula. Dia pergi berjudi lah, dia main itu, main inilah, benda jahat. Ni kalau boleh suami yang dapat sembahyang jadi imam saja pun sudah cukup. Kita fikir akhirat besok. Dia fikir begitu. Akal tu, guna akal. Begitulah seterusnya. Kita atas dorongan iman, agama dan syariat ialah pilihan hati manusia untuk mengikuti segala tuntutan iman dan agama, walaupun ia tidak sesuai dengan kehendak nafsu dan tabiat asal kejadiannya. Apa-apa tindakan yang dibuat atas dorongan cinta ini tentunya tanpa perhitungan untung rugi atau baik buruknya menurut kacamata keduniaan. Lihatlah kepada seorang tua yang terketar-ketar bangun di waktu subuh di negeri yang sangat sejuk, lalu berwudu dengan air dingin yang menyucuk sampai ke tulang hitam, dan bersembahyang dengan penuh khusyuk. Pada ketika orang-orang yang tidak beragama nyenyak tidur dengan berselimut litup, apakah keuntungan dan kebaikan duniawi yang mendorongnya bersusah payah sedemikian rupa? Tidak ada apa-apa. Apakah kerugian dan keburukan duniawi yang dibimbangi akan menimpa dirinya jika tidak bersembahyang subuh? Ya, tidak ada apa-apa juga kalau dilihat dari sudut pandangan keduniaan. Betul, ini menampakkan betapa cinta atas dorongan iman dan agama itu mengatasi dua jenis cinta yang tersebut sebelumnya. Jadi cinta atas dorongan agama ni dia atas lagi daripada dua yang tadi. Kadang-kadang kita, kalau yang kedua tadi, akal tadi, dia ada perhitungan juga, keuntungan dunia, keburukan dunia, kerugian dunia, dia ada kira. Sebab apa nak kahwin dengan dia? Sebab dia orang kaya misalnya. Jadi nak tumpan dia, ada faedah dunia. Ada faedah dunia. Yang pertama tak kira, dia kaya ke, dia miskin ke, aku sudah gila kepada dia. Aku tertarik sangat kepada dia, aku pun tak faham. Kalau tanya tak boleh nak cerita. Itu yang pertama. Ni yang ketiga, tak boleh nak sebut. Kalau nak kira untung dunia, tak ada. Bukan semua orang Islam yang bersembahyang subuh tu jadi berjaya dalam kehidupan, jadi kaya, jadi senang, jadi bijak. Tak ada jaminan itu. Untuk dunia tak ada apa pun. Tapi kenapa bangun juga subuh? Contohnya, begitu juga dengan yang lain-lain. Himpun duit tu, pergi ke Mekah. Apa untung? Untuk dunia apa? Tak dapat tu. Kalau guna dari segi akal biasa. Tapi kenapa dia buat juga? Habis duit, susah payah, tua, pergi. Tak cukup kalau tak boleh nak keliling tawaf Kaabah tu dengan berjalan sendiri. Orang tolak, pakai troli dan sebagainya. Kenapa buat juga? Sampai begitu sekali. Kerana agama lah. Kadang-kadang tak sepatutnya benci, jadi benci. Tak sepatutnya suka, jadi suka. Dengan sebab agama lah.
Tak kira lah agama apa pun. Kalau misalnya agama Hindu lah misalnya, susah. Dia tak makan segala hidupan. Kalau kau ruginya kita kata dia bahagia dengan cara dia. Bahkan dia apa guna kalau makan pun, kalau sedap pun, lazat, seronok pun hidup, kalau berdosa, dia fikir begitu. Jadi tak makanlah ayam ke, burung ke, lembu ke, apa-apa saja tak makan. Makan sayur saja sepanjang hayat. Tengok, dia telah utamakan agama daripada yang lain-lain. Agama apa pun tak kira. Tengok, ni hub ad-dini, cinta atas dorongan agama, sampai jadi begitu. Sama juga kita orang Islam pun begitu juga. Yang kita makan lembu, kita makan kambing, kita pun ada dalil cara kita. Tapi babi tak mau. Babi tak mau sebab haram. Agama kata haram. Kalau agama tak ada, kita tak pegang dengan agama Islam, boleh jadi makan juga seperti orang lain. Itu maknanya cinta atas dorongan agama mengatasi yang lain-lain. Lama-lama dah kita sudah terbiasa dengan cara macam tu, kita jijik lah jadi. Seperti orang Hindu jijik terhadap yang kita berselera sangat nak makan, dia jijik. Orang Islam jijik dengan babi, jijik dengan arak dan sebagainya. Mereka jijik cara dia. Jadi bagaimanapun agama, kerana agama, ikutlah agama apa pun. Soal betul tak betul itu lain cerita. Itu kita kena bincang lain, dalam majlis lain. Dari segi dorongan tadi, kenapa manusia ni sampai begitu? Saya lama juga duduk di India kan. Lama. Daripada kecil lagi duduk di India. Kalau sembelih lembu sana boleh perang. Perang. Sebab lembu tu Tuhan. Kalau sembelih benda lain tak perang. Sembelih ayam, sembelih kambing ke, atau lain-lain tak kisah sangat. Tapi kalau sembelih lembu, perang. Hanya ada satu tempat saja yang saya tahu boleh sembelih lembu di India, namanya Rampur. Kalau di Rampur tu orang Islam dia tak kira perang. Aku nak sembelih, kamu nak kata apa tak boleh tengok, duduk jauh, jangan mari sini. Kalau halang-halang kita perang. Orang situ jenis macam itulah orang Islam ni. Memang di situ. Kalau yang biasa-biasa ni kan, saya nak makan daging lembu susah. Lembu ada surat beranak tahu. Orang tak ada. Orang tak ada sana surat beranak, tak kisah. Lembu kena ada surat beranak. Jadi kalau nak makan lembu, kita pergi ujung-ujung kampung sangat. Lembu dia tu beranak dalam rumah. Dia tidak daftar kelahirannya. Jadi sehingga dia besar, sembelih lembu, boleh kita makan lah. Jadi bisik-bisik kalau nak makan daging lembu ni ada. Dia sebut ada. Orang kita sana sembelih lembu. Dia daftar. Jadi dah tak daftar, tak apalah, boleh sembelih. Kalau daftar, dia akan cek. Kena pula surat mati pula. Surat mati pula lah. Dah surat surat lahir, dia kena surat mati lah pula. Maklumkan dia sudah mati. Sebab dia takut orang sembelih. Bukan mati saja. Jadi nak mengelak daripada itu dia buat sijil kelahiran untuk lembu. Untuk manusia tak ada. Itu kan pelik tu. Sampai begitu sekali. Biasalah kita tengok kalau lembu-lembu tepi jalan kan, tiba-tiba dia berhenti sembah. Sampai begitu. Lembu-lembu di bandar-bandar besar kan, gemuk-gemuknya besar-besar tak kira lah. Sebab apa? Semua orang bagi makan. Tak ada siapa pun ganggu. Kalau kereta api ni derak kuat ni, kereta api laju ni nampak lembu paksa kena berhenti, tarik. Habis terkejut. Kenapa? Punya lembu ada duduk. Sampai begitu sekali dia jaga lembu tu. Jaga lembu. Kenapa kita kata? Kita ketawa. Dia serius. Kita ketawa, lucu kita. Kenapa sampai menjadi begini? Dia serius.
Kerana agama punya pasal. Macam-macam lah pengalaman saya semasa duduk sana kan. Tiba-tiba tengok orang bertumbuk. Kenapa pula bertumbuk ni? Tumbuk sebab kawan tu isap rokok depan dia. Kenapa? Yang itu tak kisah rokok. Kalau Sikh, rokok ni haram. Sikh. Punjabi ni yang pakai serban kan. Rokok haram. Arak dia tak haram. Arak minum kuat tu. Tapi rokok dia haram. Nak tengok, kalau nak bertumbuk boleh. Senang. Isap rokok depan dia. Sebab guru Nanak kata haram. Haram. Tengok, agama kan? Kerana agama tu dia jadi begitu. Siapa bertumbuk, dia tak kira dah. Siapa dia tak kira dah. Apa nak jadi tak kira. Kalau bertumbuk, boleh jadi kerana itu. Bila kita tanya, betul. Betul. Rupanya kerana ada orang isap rokok. Tak boleh isap rokok. Kalau depan dia, jangan isap rokok. Kalau isap rokok, kena tumbuk lah. Dia tidak main-main macam kita. Kita lembut-lembut begitu je. Dia tak tumbuk terus. Pasal apa? Agama lah. Jadi kecintaannya kepada agama je mengatasi yang lain-lain. Sampai mendorong dia bertindak macam-macam. Sama saja. Agama mana-mana pun sanggup. Kalau ada orang sanggup mati, pengebom berani mati, ada. Sebelah sana pun ada juga. Orang agama lain pun ada juga. Cuma orang Islam ni lebih berani daripada orang lain. Itu je. Lebih berani daripada orang lain. Sebab dari segi kepercayaan akhirat tu lebih jelas. Kita Islam ni nak bandingkan dengan orang lain. Kalau orang lain tu macam-macam lah, tak jelas. Sebab itu jadi kurang berani. Jadi itu nak cerita cinta atas dorongan iman. Dia boleh jadi macam-macam, tak sama pula tu. Yang kita nak bincang ni atas dorongan iman cara kita lah, Islam. Cinta atas dorongan ishq pula merupakan puncak cinta atas dorongan iman dan agama. Cinta atas dorongan iman dan agama ni bila dia meningkat naik sampai ke puncaknya, dia akan jadi bertukar nama. Dia akan jadi al-hubbul ishqi. Cinta atas dorongan ishq. Ini maknanya cinta iman tadi juga, tapi berada di puncaknya. Berada di puncaknya. Apabila ajaran agama dilakukan satu persatu tanpa mengambil kira akibatnya, sama ada ia membawa keuntungan dan kebaikan duniawi atau tidak. Perintah dan larangan Allah pula tidak dituruti kerana mengharapkan syurga dan takutkan nerakanya. Malah ia dituruti semata-mata kerana datangnya dari Allah dan Rasulnya. Orang mukmin yang berada pada makam ini hanya mengambil kira redha, yakni perkenan Allah dan Rasulnya semata-mata. Walaupun untuk mendapatkannya ia terpaksa tersisih atau disisihkan. Berada jauh dari kekasih dan tidak dapat berhadapan muka dengannya. Meskipun terasa amat berat dan sangat-sangat menekan batin. Tetapi jika itulah kehendaknya dan jika disitulah terletak redanya, ia juga akan diterima dengan senang hati. Keadaannya benar-benar seperti kata penyair, uridu wisalahu wa yuridu hajri. Uridu wisalahu wa yuridu hajri. Fa'atruku ma uridu lima yuridu. Bermaksud aku mahu bertemu dengannya, dia pula mahu berpisah denganku. Maka ku tinggalkan kehendakku demi kehendaknya. Itu orang berada pada makam cinta ishq. Kemuncak cinta iman. Kemahuan dan kehendak orang yang berada pada makam ini sebenarnya telah lebur dalam kemahuan dan kehendak kekasihnya. Anda dapat melihat contoh cinta atas dorongan ishq ini pada kisah Wahsy yang telah membunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Wahsy akhirnya memeluk agama Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melihat Wahsy
kerana terkenangkan Hamzah yang dibunuhnya. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan apa pula reaksinya. Wayhak, ghayyib anni wajhak fala arayannak. Qala fakuntu atanakkab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana li'alla yarani hatta qabadahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud, tolong jangan tunjukkan mukamu kepadaku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak dapat melihatmu. Kata Wahsy, kerana itu aku sentiasa mengelak diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja baginda berada, supaya aku tidak kelihatan kepadanya sampai baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ini cinta sampai ke peringkat tidak, tak ada murtad. Dia tak murtad. Biarlah ada Rasulullah tak boleh tengok dia sedih. Mana ada orang Islam tak suka kalau pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suka semuanya. Dia tak boleh pergi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jangan bagi aku nampak kamu. Tolonglah jangan. Jadi dia daripada jauh-jauh lah tengok, sembunyi, tengok di sebalik tabir, di sebalik pokok dia bersembunyi, gitulah, sedih lah. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak boleh tengok dia. Itulah akibat perbuatan kita kadang-kadang sampai begitu. Kita tak tahu kemudiannya kita akan jadi pengikut dia yang setia. Pada masa dia bunuh tu, dia kafir lah. Tapi walaupun kafir, itu semua sedar. Rasulullah SAW pun tahu. Tapi perasaannya. Jadi begitu. Jadi dia ni kehendak dia dileburkan dalam kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak murtad. Dia duduk fikir selepas tu, apalah kalau Rasulullah ada, kalau aku buat sesuatu, apa yang dia paling suka? Yang dia paling sedih, bapa saudara dia tu terbunuh. Tentu dia akan suka kalau aku boleh bunuh musuh utamanya, orang yang mengaku jadi Nabi. Dia pun masa berperang kan, dia ni memang hebat. Melempar lembing tu, bila dia lempar lembing memang tepat kena. Dia lah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab itu. Akhirnya, dan dia berasa lega. Dia berasa kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat terima dia akan datang, dengan sebab dia telah membunuh seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling benci. Itu yang dia fikir. Dia fikir apa nak menenangkan hati kekasih. Bila dia marah dah kepada kita, sekarang ni kita nak pujuk dia macam mana cara? Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tak ada dah ketika tu ni. Tapi dia berasa lega sebab dia percaya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dengan kematian pakcik dia, begitulah dia akan gembira, akan suka bila tahu musuh dia tu yang menyesatkan sekian ramai orang terbunuh dan dibunuh oleh dia. Itu yang dia fikir. Walaupun Wahsy hendak sangat berhadapan muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melihatnya, beliau redha saja dengan keputusan baginda itu. Walaupun Wahsy ingin sekali berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang lain, tetapi bukan itu pula yang diingini baginda. Yang diingini baginda. Maka beliau sentiasa menyisih diri daripada baginda dan berpada dengan memandang baginda dari jauh saja. Cinta atas dorongan ishq ini juga termasuk dalam batas ikhtiar manusia. Kita boleh pilih ni. Kita boleh tingkatkan jiwa kita sampai jadi begini. Tak ada kepentingan apa-apa. Tak fikir dari segi logik apa. Tak kira. Bila dia sampai ke peringkat itu, yang dia sedarnya, apa yang kekasih dia nak. Apa yang kekasih dia nak. Tak ada takut. Tak ada apa. Kita biasa dengar kan, kadang-kadang ada, selalu, walaupun kadang-kadang dalam dunia ni, lama dah dunia ni ada kan,
Seseorang tu kalau dia cinta kepada seseorang, dia boleh bunuh orang. Boleh bunuh. Mengikut arahan dia saja. Kadang-kadang manusia. Itu manusia biasa, tapi kalau macam tu rugilah kan. Tak kena lah. Cuma dalam Islam, dalam bentuk yang lain, pergi perang. Macam tu juga hakikatnya. Pergi perang kerana satu orang, kerana Rasulullah. Kita tengok sahabat-sahabat, dia tak fikir. Dia tak fikir dah. Dari segi diri dia, tentu manusia sayang kepada diri sendiri. Itu termasuk dalam al-hubbut tab'i. Kemudian kalau dia mati, anak-anak dia macam mana? Isteri dia macam mana? Kadang-kadang orang tak sanggup mati, tak sanggup buat sesuatu tu, bukan dia fikir dia fikir orang lain yang disayanginya. Dari segi akal, dia ketepikan juga sekarang ni. Tepi. Yang ada sekarang ni iman dan agama menghendaki dia berperang. Bila begitu dia tak fikir dah. Dari segi dia mati sekalipun. Lepas tu macam mana anak pinak dia akan jadi? Kita kira dah. Yang utamanya Allah dan Rasul redha kepadanya. Walaupun dengan kita mati. Misalnya, benda-benda macam ni lah. Dia sampai ke kemuncak lah tu. Tak ada perhitungan. Dia boleh mati kerananya. Dia boleh membunuh orang. Dan bunuh tanpa terketak-ketak, tanpa menggigil, tanpa ada rasa apa-apa. Bersalah. Bahkan suka ada. Sama saja. Agama mana pun. Cuma dari segi perasaan itu, dari segi tindakan itu, zahirnya nampak sama. Cuma asas dia tidak sama. Yang asas itulah yang kita nak belajar akidah, belajar iman, apa ni asas itulah. Barulah nampak perbezaan itu terletak pada asasnya. Pada tindakan zahirnya lebih kurang sama. Agama mana-mana pun. Ataupun yang setia kepada mana-mana kumpulan, dia macam itulah. Tetapi yang berbezanya pada asas dia. Asas. Di situ bezanya. Sebab itulah ditekankan kita mendalami, mempelajari akidah atau tentang keimanan. Supaya kalau kita mati, kalau kita membunuh, kita tepat. Tepat, tidak membunuh, tak kena pada tempatnya, tidak tepat. Itulah perlu kepada kefahaman tentang asas. Baiklah, kita pergi lagi. Para ulama hadis berbeza pendapat tentang cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis di atas. Adakah ia cinta atas dorongan naluri atau atas dorongan akal? Jadi ada khilaf ulama yang Rasulullah SAW kata tidak beriman seseorang kamu selagi aku tidak lebih dicintainya. Jadi cinta tu cinta yang mana satu? Daripada yang kita sebut 3-4 tadi, yang mana satu? Kena lebih cinta kepada Rasulullah tu dalam bahagian cinta mana? Mereka terbahagi kepada 2 kumpulan dalam soal ini. Pertamanya ialah golongan yang berpendapat cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas ialah cinta atas dorongan naluri. Malah lebih tinggi lagi daripadanya. Kata mereka, hadis Anas itu menceritakan tentang kesempurnaan iman, bukan tentang kewujudan iman. Ni nak sempurna ni. Bukan dari segi nak ada iman. Jadi kalau cinta tu atas dorongan akal, akal kita kata kita kena beriman kepada Rasulullah. Itu sudah baru ada iman. Kalau itu tak ada, itu pun tak ada iman lah. Yang ni maksudnya cinta atas dorongan naluri, nak jadi macam tu. Seperti kita cinta kepada ayah, kepada ibu, kepada anak kita. Cinta kepada Rasulullah macam tu lebih daripada yang lain. Bukan cinta atas dorongan akal, tapi cinta atas dorongan naluri. Sebab kita duk bincang sekarang ni tentang kesempurnaan iman, bukan kewujudan iman. Nak sempurna tu dia kena macam tu. Seperti kalau anak misalnya, ini kita manusia biasa. Kalau anak dia kena digigit nyamuk misalnya, gigit nyamuk, dia pergi pukul, tangan dia berdarah, tak ada apa.
Tapi kalau orang lain mungkin yang dia tidak kasih, dia tak mahu macam tu. Dia rasa kotor tangan dia bila berdarah. Kan? Itu perasaan manusia. Berbeza tu. Kadang-kadang dia tak boleh makan, dia teringat kepada orang-orang yang disayanginya. Itu naluri manusia. Dia teringat. Ataupun kalau dia makan pun, dia sentiasa ingat kepada dia. Dan berasa suka kalau dia juga dapat nikmat itu. Banyak perkara lah yang kita teringat. Kalau isteri pun sama juga, suami pun sama juga, begitulah juga. Jadi adakah Rasulullah SAW ni kita ingat sampai begitu? Jadi kalau kita nak kata hubungan kita dengan Rasulullah seperti hubungan dengan isteri atau suami, tentu tidak. Apalagi dia sudah meninggal dunia, tak ada dah. Jadi apa yang perlu kita buat? Nak buat macam mana? Yang kita kata nak lebih daripada anak isteri itu, atau anak dan bapa tu. Maksudnya sentiasa ingat kepada dia. Ingat macam mana? Setiap benda yang kita buat tu, adakah yang dia suka atau tidak? Kalau seseorang yang kita kasih, yang kita sayang, yang dia suka, kita rasa suka. Yang dia suka, kita rasa suka. Yang dia tak suka, kita jadi rasa tak suka. Begitu. Yang kepada Rasulullah ni, nak lebih lagi daripada itu. Tapi jenis ini macam tadilah. Kena lebih. Lebih kita ingat kepada anak kita, lebih kepada ayah kita. Kalau ayah kita dalam nasihat-nasihat dia yang biasa tu, mungkin kita utamakan dia. Tapi dalam sudut-sudut tertentu, terutamanya kalau kita ni ada kelebihan sendiri, kita nampak ayah kita tu jauh kurang daripada kita, tak perlu kita ikut dia kan. Dia pula kena ikut kita. Tapi kalau Rasulullah SAW ni tidak. Semua perkara kita kena ikut dia. Tak ada lebih kita daripada dia. Kena sedar itu. Bila begitu, segala pilihan dia, segala ajaran dia, kita kena utamakan, sentiasa ingat. Baru jadi lebih daripada anak dan ayah. Ayah kita tak fikir sampai begitu. Setiap kali kita nak buat apa-apa, ayah kita suka ke tidak? Tak ada begitu. Suka ke tidak? Dia pernah buat ke tidak? Kalau dia tak pernah buat, kita tak buatlah. Yang dia buat, kita buat. Yang dia buat tetap, kita buat tetap. Sentiasa kita ingat dalam apa hal sekalipun. Itu maknanya cinta kita sudah sampai ke peringkat atas dorongan naluri. Sudah sampai begitu. Itu yang dikehendakinya. Iman seseorang baru akan sempurna apabila ia kasih kepada Rasulullah melebihi kasihnya kepada ayah dan anaknya. Malah kasihnya kepada Rasulullah itu hendaklah melebihi kasihnya kepada manusia sekaliannya. Tak mestilah kita kata kita. Kadang-kadang orang ni nampak sangat ya. Dia kalau kasih dia nampak, setengah-setengah tak nampak. Bukan bermakna dia tidak kasih. Bukan bermakna dia tidak kasih. Dia faham sangat apa maksud dia yang dia nak. Misalnya, biasalah orang ramai ni umumnya dia suka sebut sayang, dinda dan sebagainya, kekanda, sayang dia sebut. Dia sebut. Kalau tak sebut begitu, makna tak sayang. Adakah begitu? Betul? Tak. Orang yang buat-buat pun boleh dia buat sebut begitu. Semata-mata nak jaga hati, nak menghiburkan dia. Sebenarnya dia tak sayang sangat pun. Dia kata saja. Kadang nak jaga hati kawan tu. Jadi sebenarnya dia tidak cinta pun. Atau cinta hanya ada tapi tak seberapa pun. Yang seorang lagi kadang-kadang tidak begitu. Tak nampak. Tapi bukan bermakna dia tidak sayang. Itu benda yang kita perlu faham. Kadang-kadang orang dia terikat dengan zahir. Kalau sayang kepada Rasulullah, mestilah pakai jubah misalnya. Dia kaitkan benda-benda begitu. Kalau tidak, mana tak sayang lah. Itu silap tu. Macam kata tadi lah, kalau sayang mesti sebut sayang. Kalau tak sebut sayang tu, tak sayang lah. Tidak. Kena faham baik-baik benda tu. Dan sebagainya lah. Jadi ramai yang orang keliru tentang benda-benda macam ni. Dia tengok pada zahir, terpedaya dengan zahir. Sedangkan zahir tu dia banyak lagi di sebalik tu. Kita tak tahu hati dia sebenar. Hati dia sebenar. Berapa ramai orang yang kata gitu, dia nak memujuk saja, dia nak memperdaya saja, dia kata begitu. Bukan sebenarnya dari dasar hati dia.
Itu sebab yang kita kena mendalami benda ni, apa yang dimaksudkan. Cinta tu nak bagi nyata macam mana. Nyatanya pada sejauh mana kita ikut ajaran dia. Ajaran dia tu bukan yang zahir sahaja. Apa di sebalik itu? Apa di sebalik itu yang dia nak daripada kita? Malah kasihnya kepada Rasulullah itu hendaklah melebihi kasihnya kepada manusia sekaliannya. Bukankah kasih kepada ayah, anak dan keluarga itu termasuk dalam kasih dan cinta atas dorongan naluri semula jadi manusia, atau al-hubbut tab'i? Bila dia kata kena lebih kasih kepada Rasulullah daripada anak, ayah dan manusia sekalian, bukankah cinta kepada anak, cinta kepada ayah itu termasuk dalam naluri? Jadi kalau begitu, dikehendaki kita dari segi naluri itu juga kena lebih cinta kepada Rasulullah, bukan dari sudut akal. Kalau dari sudut akalnya kita tengok dari segi faedah, keuntungan dan kerugian duniawi itu, ini tak. Tidak. Tak ada kepentingan tu. Kalau seorang bapa, seorang anak, seorang bapa atau ibu kasih kepada anak dia kasih betul lah. Beza dia. Dia tidak nak apa-apa pun daripada anak dia. Sedangkan dia mencurahkan tenaga, susah payah, habiskan duit berapa banyak. Untuk apa? Untuk anak dia bahagia pada masa akan datang. Bila anak dia dapat itu, senang hati dah dia. Itu cinta yang betul. Ada juga ibu bapa yang dia kasih kepada anak tu kerana anak tu dia harap akan datang dapat membantu dia. Kalau tidak macam tu, dia tak kasih pun pada anak dia. Sebab itu dia perlebihkan anak yang jenis tertentu daripada yang lain. Kalau yang pandai-pandai, yang rajin-rajin, yang bijak tu mungkin dia akan ada kedudukan nanti, yang tu lebih disayang. Itu tidak ikhlas, tidak betul. Cinta macam tu. Sebab ada kepentingan duniawi. Yang tak ada kepentingan dunia apa-apa pun. Yang nak kejayaan dia saja. Biar habis duit pun suka hati, bahagia. Tidak nak apa-apa balasan. Itu yang betul. Tapi kalau ada yang mengharapkan ini, itu tidak ikhlas. Itu bukan cinta sebenarnya. Cinta yang sebenarnya bukan begitu. Tidak menghendakkan balasan dunia. Kalau ada, iyalah, tak kisah. Kalau tak ada pun suka hati juga, bahagia juga. Begitulah juga dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tak ada apa-apa pun kita dapat dunia pun kita bahagia. Bukan kerana nak dapat sesuatu. Barulah betul cinta yang macam tu. Seperti cinta ayah dan ibu kepada anak macam tadi, tak ada nak apa-apa. Begitu juga kita cinta kepada Rasulullah, tak ada nak apa-apa. Bukan kerana kita gantung, kerana nak cinta kepada dia kita boleh syurga, kita terhindar daripada neraka. Bukan. Walaupun itu yang akan kita dapat hasil daripada cinta kepada dia tu, itu satu perkara yang pasti. Tapi dia tidak tuju, bukan menjadi matlamatnya, tujuannya. Itu baru jadi cinta tabi'i. Cinta kepada Rasulullah tu nak bagi jadi bertukar jadi macam tabi'i. Seperti kita cinta kepada anak dan ayah. Sebab tu dia buat banding dengan ayah, anak. Ayah, anak tu cintanya bukan cinta akli, tapi cinta tabi'i. Jadi Rasulullah pun nak begitu juga. Tentulah cinta yang dituntut itu bersifat tabi'i juga. Malah lebih dari itu. Lebih lagi dari itu. Antara alasan mereka ialah satu, firman Allah di bawah ini. Ini bahawa cinta yang dikehendaki kita berikan kepada Rasulullah itu kena bersifat tabi'i. Mana dalilnya? Ini antaranya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bermaksud, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya,
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yakni azabnya. Kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang diderhaka. Ayat ini menjelaskan cinta kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya mestilah melebihi cinta kepada segala benda lain yang lahirnya adalah atas dorongan naluri dan tabiat semula jadi manusia. Oleh itu cinta yang dituntut baginda untuk kesempurnaan iman itu juga semestinya bersifat tabi'i. Malah ia seharusnya berada di puncak cinta itu, di tahap paling atas daripadanya. Maknanya dia kena jenis tu juga cinta. Sebab yang disebut dalam Quran ini, itu memang semula jadi manusia. Dia lebih selesa dengan rumah tangga dia. Kalau berniaga, dia bimbang kerugiannya. Sayang kepada itu, sayang kepada ini. Itu cinta tabi'i semuanya. Jadi, yang dikehendaki daripada kita terhadap Rasulullah juga dalam sifat tabi'inya. Bukan akli. Bukan akli. Misalnya, kita kata, kalau orang kata kepada anak kita, atau bapa kita, dia maki, apa perasaan kita? Kita berasa macam mana? Kan terasa kan? Kalau boleh nak tumbuk situ tu. Ketika orang kata kepada Rasulullah, kita ada ke tidak rasa itu? Ada ke tidak? Dia kena ada rasa macam tu. Rasa nak marah, rasa nak bertindak. Begitu. Bukan dia saja buat tak ada apa. Kalau anak terasa, melompat terus. Kalau anak. Tapi kalau Rasulullah tidak. Dia tak boleh begitu. Ya, kalau dia tu manusia ni macam-macam kan cara dia. Ada yang kalau dia disentuh terus melompat. Ada juga yang tidak melompat. Tapi bukan bermakna dia tidak suka. Dia tak suka juga. Tapi dia ada cara dia, tindakan dia sendiri yang orang tak nampak. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Yang pentingnya dia ada rasa itu. Yang pentingnya tak boleh, tak ada rasa apa pun. Bila orang buat kartun, misalnya Rasulullah, bila orang buat ini memburuk-burukkan Rasulullah, apakah? Dia tidak berasa. Kalau tak berasa, maknanya tak sampai lagi lah tahapnya. Kalau sebut anak dia, tu, kan berapa ramai orang kan, kalau anak dia dikatakan salah begini, memang salah pun, dia pergi serang cikgu. Dia pergi serang, dia sembur cikgu. Kata macam-macam kepada cikgu. Padahal tak tengok lagi, tak tanya lagi siapa sebenarnya. Dia tahu dah pun kadang-kadang anak dia tu perangai pun teruk juga. Tapi tengok sampai begitu tindakannya. Orang biasalah. Setengah-setengah orang tu dia berasa juga, bukan tak berasa, tapi dia ada cara tindakan dia sendiri. Jangan kita kata dia lemah iman, tak nampak dia kasih kepada Rasulullah. Cara manusia kasih ni berbeza-beza. Jangan kita ingat cara kasih tu pakai selipar tu. Jangan kita ingat begitu. Kasih, tengok dia kasih sampai dia minum darah Rasulullah. Jangan begitu. Itu orang biasa sangat. Tengok sahabat-sahabat Rasulullah yang besar-besar, ada ke dia buat begitu? Dia tak kasih? Kasih, tapi ada cara dia sendiri dalam menyatakan kasih itu. Bukan dengan cara minum tak sedar diri macam tu. Minum air kencing, siapa suruh? Rasulullah tak pernah suruh pun macam tu. Tapi dia buat tu atas dorongan kasih sayang juga kan. Kerana telajak sayang lah. Tapi kadang-kadang telajak ni jangan sampai hilang akal. Hilang kewarasan, kena sedar. Terus sedar. Jangan tak sedar. Kerana tak sedar itulah kadang-kadang orang perempuan bila anak dia jatuh dalam parit, jatuh dalam sungai yang dalam, dia tak sedar. Dia kira nak selamat, dia terjun juga. Padahal dia tak ada benar. Mati kedua. Sebab tu jangan hilang akal. Tetap kena waras dalam keadaan macam mana. Betul kita kasih kepada dia, tapi jangan pergi terjun macam tu. Kena ambil tindakan yang munasabah. Ikutlah macam mana-mana pun. Jangan buat terjun begitu, tak kena macam tu. Bukan kasih tu, bodoh namanya macam tu. Tapi kita tak boleh katalah sebab dia orang panggil maghlubul hal. Perasaan dia tu di luar kawalan. Dia macam tak sedar. Sebenarnya yang dikehendaki dalam Islam bukan tak sedar begitu. Sedar sentiasa. Tak nampak pun kadang-kadang. Tahu-tahu dia sanggup mati kerana Islam. Tak nampak dari segi zahir. Tapi dia, hati dia
kerja dia lebih lagi daripada orang-orang lain. Itu yang pentingnya. Tengok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya atau isteri-isteri dia sekalipun. Mana ada duduk tunggu air kencing Rasulullah nak minum? Tak ada semua itu. Dia waras, tak waras. Darah Rasulullah, darah siapapun, dah Tuhan kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan kepada kamu bangkai dan darah. Darahlah. Kita kena sedar, darah siapapun. Tak ada dia kecuali darah Rasulullah. Kalau macam tu, semua nak darah lah. Nah, bahaya pula Rasulullah. Jadi begitu cara cinta di dalam kewarasan. Tak semestinya orang yang kita tidak nampak apa-apa tindakan dia tidak melompat tu, mana dia tidak sayang kepada Rasulullah. Boleh jadi dia ada cara dia sendiri. Kadang-kadang kita di tempat-tempat tertentu tak boleh nyatakan. Nyatakan itu tak sesuai. Cuma dalam hati mesti kena ada. Itu yang pentingnya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham. Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu ini, kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar ibn al-Khattab, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la, walladhi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an. Wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Bermaksud pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, cintaku kepadamu melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Dia betul kan? Dia kata yang benar. Memang saya cinta kepada Rasulullah lebih daripada yang lain-lain, kecuali diri saya sendiri. Dia cinta yang sebenar. Sebab manusia ni cinta kepada diri sendiri sangat dalam. Sebab Rasulullah suruh cintakan dalam hadis ni kepada anak, pada yang dan sekalian manusia. Tapi tak ada sebut diri. Setakat ini orang lain saya boleh, memang lebih Rasulullah, saya merasa begitu. Tapi kecuali diri saya, itu tidak lebih. Lantas Nabi SAW bersabda, tidak boleh. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, selagi aku tidak dicintaimu melebihi dirimu sendiri. Maka Umar berkata, ya, demi Allah, sesungguhnya engkau sekarang lebih kucintai daripada diriku sendiri. Pada ketika itu barulah Nabi SAW bersabda, ya sekarang, wahai Umar. Maksudnya, ya sekarang baru betul-betul sempurna imanmu, wahai Umar. Jadi cuba tengok apa ni dialog di antara sahabat dengan Rasulullah SAW itu macam mana. Cuba tengok. Cinta kepada diri sendiri juga termasuk dalam cinta atas dorongan naluri. Cinta kepada diri sendiri atas dorongan naluri. Nabi kata tak sempurna lagi kalau selagi kamu tidak cintai aku lebih daripada segala-galanya, termasuk diri sendiri. Maknanya yang dikehendaki di sini ialah cinta atas dorongan naluri juga terhadap Rasulullah itu. Bukan cinta atas dorongan akal, bukan. Nak kita berasa macam semula jadi kita, jadi daging darah kita, begitu. Nabi SAW tetap menghendaki Umar menyintainya melebihi dirinya sendiri. Ini menunjukkan cinta kepada Rasulullah yang dikehendaki untuk kesempurnaan iman itu bersifat tabi'i juga. Malah ia seharusnya berada di puncak cinta itu, di tahap paling atas daripadanya. Antara tokoh ulama yang termasuk dalam golongan pertama ialah Al-Aini, At-Tibi dan Syah Waliullah rahimahumullah. Jadi itulah kalau kita tengok Sayyidina Umar kan dia betul-betul kan. Bukan senang tu. Dalam masa sekejap saja. Tadi dia kata lebih daripada sekalian yang lain kecuali diriku. Bila Rasulullah SAW kata begitu, dia kata, ya, sekarang sudah mari, sudah berasa begitu.
Dan Rasulullah SAW kata, ya sekarang baru sempurna iman. Manakala tak sampai ke peringkat tu, tak sempurna. Iman tu ada, tapi tak sempurna. Dan sahabat ini, makam dia tu boleh naik dalam masa sekejap. Dia boleh berubah dalam masa sekejap. Kita tak tahulah masing-masing lah, tanya diri sendiri. Tapi kalau kita tengok cerita Umar ni, tadi dia tu kata begitu. Bila Rasulullah kata tak boleh, dan Rasulullah bersumpah untuk kesempurnaan iman itu, dia kata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tak boleh lagi kalau macam tu. Lalu Umar pada masa tu juga, dalam majlis tu juga, kata begitu. Ni sampai ke puncak lah. Jadi yang pentingnya kita nak bincang di sini, diri tu, kita cinta kepada diri kita ni masuk dalam al-hubb tab'i, cinta atas dorongan tabi'i yang kita bincang tadi. Maknanya Rasulullah pun kena yang macam tu jugalah. Sebab dia buat perbandingan tu dengan benda-benda tabi'i. Kita tak sempat habiskan ini, banyak ni nampaknya. Mungkin setakat itulah. Ada satu lagi golongan yang berpendapat, iaitu yang dimaksudkan dalam hadis ini, iaitu cinta atas dorongan akal sebenarnya. Bukan atas dorongan tabi'i, tapi atas dorongan akal yang dikehendakinya. Dan bila atas dorongan akal tu, dia sudah jadi sempurna dah, tidak syarat tabi'i. Setakat itulah dulu, kita tak sempat pergi dah. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Kita sambung semula lah, insyaAllah. Jadi apa-apa boleh bincang, insyaAllah. Kalau kita baca terus, tak sempat pula nak bincang. Ada yang tak puas hati ataupun tak jelas di mana-mana, insyaAllah boleh kita bincang. Ada pendapat bahawa dalam kalangan ilmu hadis ni, dia memilih untuk tidak mengajarkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kepada orang awam. Dikatakan basic orang awam tidak faham tentang ilmu hadis dan riwayat dan sebagainya. Jadi itu pada orang yang ada, dia mengajarkan pada golongan yang hanya ada basic hadis ataupun sebenarnya dari satu segi, inilah kitab yang paling sesuai, paling baik untuk diajarkan kepada orang awam. Dari segi kepastian tentang kesahihannya itu. Sebab yang kita nak mengajar ni mestilah dipastikan sahih. Kalau kitab-kitab lain tak ada kepastian begitu kan. Jadi kalau kitab Bukhari dan Muslim ni, dia ada kepastian begitu, kecuali adalah beberapa hadis yang dipertikaikan itu, tak kira lah. Secara umumnya itulah yang terbaik dan yang terjamin. Jadi sepatutnya hadis-hadis daripada dua kitab inilah, ataupun kitab itu sendirilah yang dipelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, umum kita, masyarakat kita ni umum, walaupun kata umum pun, dia sebenarnya bukan orang yang tidak ada asas langsung dari segi pendidikan. Cuma mungkin dari sudut bahasa Arab, dari sudut belajar agama saja tidak, tapi dari segi tahap pemikirannya itu sangat tinggi. Dan mereka nak kepada keterbukaan itu. Kalau kita belajar kitab khusus, misalnya mazhab Syafi'i atau Hanafi atau apa, macam kita mengikat dia. Di situ dia, fikiran dia tidak boleh bercambah dan tidak boleh berkembang. Dia tidak akan rasa suka untuk belajar agama tu. Tapi kalau berbeza dengan kalau kita belajar kitab Bukhari misalnya, kita nampak pendapat dia tu banyak yang berbeza daripada orang lain, dan dia ada alasan dia sendiri. Di situ kita berasa suka, seronok, menarik. Sebab apa? Dia ada alasan dia sendiri. Dan kita tidak jadi jumut, tidak jadi beku fikiran kita. Dan banyak perkara kadang-kadang kalau kita belajar dengan satu cara, kita buntu, tak boleh nak menghadapi suasana tu ataupun keadaan itu. Berbeza dengan kita kalau belajar Bukhari Muslim ni, kita rasa kita boleh atasi, kita boleh menghadapi suasana tu. Itu dengan sebab sifat terbuka dia tu. Jadi Imam Bukhari kan, kita tengok kadang-kadang nampak pendapat dia macam serupa dengan mazhab Hanafi, kadang-kadang serupa dengan Syafi'i, kadang-kadang sama dengan ini. Jadi dia sebenarnya dia tak tunggu siapa-siapa. Sebab itu dia jadi luas tu. Dari segitu sepatutnya masyarakat kita ni yang berpendidikan tinggi, walaupun tidak berpendidikan agama, dia sudah ada asas yang kukuh untuk menilai
sesuatu, kita dedahkan benda-benda ni. Bagi saya tak suka tidak dedah tu. Setengah-setengah orang dia tak mahu dedah. Dia takut jadi rosak. Apa yang nak dibimbangi rosaknya? Dia sama juga seperti ulama-ulama yang lain. Bahkan kalau kita bagi tu dengan cara yang baik, kita bentangkan semuanya. Ini pendapat orang ni. Ini pendapat orang ni. Ada sebut bahkan lebih daripada cara biasa lagi. Itulah yang lebih seronok, lebih menarik perhatian dan lebih dikehendaki oleh orang moden sekarang ni, oleh orang muda. Kalau kita baca kitab Jawi lama, bahasa dia tu pun pening kepala dah. Padahal bahasa Melayu kita tak faham. Cuba bayangkan bahasa Melayu, tapi nak faham tu kena belajar, kena orang tu mahir Arab. Siapa macam ada macam tu? Syarat itu. Jadi dengan sebab tu, lepas tu dia terikat pula dengan satu cara. Satu cara tu, kalau mazhab Syafi'i itu pun banyak pecahannya. Daripada sekian banyak tu ambil satu pula, sempit sangat. Jadi dengan sebab itu bagi saya tak ada halangan asalkan kita boleh dedahkan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk perbandingan. Misalnya kita cerita Syafi'i begini, dalilnya begini, dengan dalil-dalilnya. Kalau kita belajar kitab biasa, dia tak ada dalil, tak sebut dalil. Dia sebut yang sudah selesai, yang sudah dihidangkan, siap. Ini kita boleh tengok macam mana proses ulama-ulama tu nak keluarkan sesuatu pendapat. Jadi kita nampak. Barulah kita akan menghargai usaha mereka. Kita akan menilai setiap orang daripada mereka. Bagi saya itulah yang sebaik-baiknya. Kalau kita sebenarnya benda payah macam mana pun kita boleh mudahkan. Bila kita mudahkan, orang ramai dapat ambil manfaat. Rasulullah SAW dulu, yang dia mengajar macam mana? Quran sunnah tu lah. Kenapa tak jadi masalah pun kepada masyarakat dia untuk memahami kedua-duanya? Tiba-tiba kepada kita pula jadi masalah. Tak timbul itu. Itulah bagi saya yang paling baik. Kita kena dedahkan, bawa kepada masyarakat cara ini. Sebab satunya, ia terjamin dari segi kesahihan. Yang kedua, ia juga tokoh. Ulama kita, baru kita kenal orang lain selain daripada imam yang biasa disebut. Yang ketiganya, perbahasan dia, perbincangan dia tu luas. Yang keempatnya, dia bawa dengan dalil-dalil, hujah-hujahnya. Jadi banyak perkara lah yang menarik. Allah.